Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat petang. Sayang kumbang mencari makan, terbang seiring berdikari. Selamat datang kami ucapkan, moga diiring restu ilahi. Yang dihormati Encik Wan Azim bin Wan Syekh, Timbalan Pengarah Jabatan Kemajuan Masyarakat Kemas Negeri Johor, yang berusaha Puan Azahanin binti Osman, Pegawai Kemas Daerah Kota Tinggi, yang dimuliakan Ustazah Asma binti Harun, penceramah jemputan kita pada hari ini, ibu-ibu, bapa-bapa dan para pendengar yang dikasihi sekalian. Bersyukur kita kepada Ilahi kerana dengan inayah dan kurnianya dapatlah kita berkumpul bersama-sama dalam webinar Sembang Santai Kemas pada petang ini dengan tajuk yang sangat dekat di hati, iaitu soal hati. Para pendengar sekalian, talabul ilmi faridatun ala kulli muslim. Menuntut ilmu itu wajib bagi setiap muslim. Hadis riwayat Ibnu Majah. Semoga usaha kita semua diberkati Allah, insya-Allah. Para pendengar yang dimuliakan, bagi memberkati sembang santai kita pada petang ini, saya menjemput Encik Iskanaruddin bin Baharudin untuk memimpin bacaan doa. Dipersilakan. Ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Segala puji bagi Allah, Tuhan sekalian alam. Selawat dan salam kepada junjungan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya dan mereka yang mencontohinya hingga hari kiamat. Allahumma ya Allah, pada petang yang berkat lagi bersejarah ini, sempena program Sembang Santai Kemas Daerah Kota Tinggi bersama penceramah jemputan Ustazah Asmah binti Harun, kami menadah tangan dan bersyukur kehadratmu di atas nikmat limpah kurniamu yang tidak terhingga ke atas kami, sehingga kami dapat hidup dengan aman, damai dan harmoni, serta dapat melaksanakan tugas-tugas kami di muka bumi ini, dan dipohonkan jadikanlah majlis kami ini majlis yang engkau redai dan diberkati. Ya Latif, Ya Rahman, kurniakanlah kami taufik dan hidayahmu, bimbinglah kami ke arah kejayaan, keamanan, kecemerlangan dan kesejahteraan di dalam menghidupkan kami di dunia maupun di akhirat. Jadikanlah kami orang-orang yang bertakwa, sentiasa mematuhi perintah-Mu dan menjauhi segala larangan-Mu. Ampunilah dosa dan keterlanjuran kami dan jadikanlah kami orang-orang yang berada di dalam keredaan-Mu jua, ya Allah. Ya Munzilal Barakat, berkatkanlah bumi bertuah ini, jayakanlah segala usaha yang kami anjurkan ini akan memberi manfaat dan keberkatan kepada semua, insya-Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih Encik Iskanaruddin atas bacaan doa sebentar tadi. Sebagai pembuka bicara, marilah kita sama-sama mendengar ucapan perasmian daripada Encik Wan Azim bin Wan Syekh selaku Timbalan Pengarah Jabatan Kemajuan Masyarakat Kemas Negeri Johor. Dipersilakan Encik Wan.
Dah Hasna. Dia macam terputus tadi. Lain macam tak apa elok pula. Ada dengar suara saya? Puan Azhar dengar? Dengar? Dengar. Dengar Cik Wan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada saudari pengacara majlis yang saya muliakan, guru kita Ustazah Asmah Harun, penceramah jemputan yang berusaha, yang saya hormati Puan Azhar Hanim, pegawai kemas daerah tertinggi, semua penyelia pelbagai jurusan, pemaju masyarakat pelbagai jurusan, tuan-tuan dan perempuan yang dirahmati Allah sekalian. Pertama dan selamanya, marilah kita bersama-sama merafakkan kesyukuran kehadrat Allah SWT. Dan dengan izin dan limpah kurnia, maka dapat kita bersama-sama pada petang Jumaat yang mulia ni, menghulu segala hari, bersama-sama dengan program ilmu yang tinggi nilainya di sisi Allah SWT. Semua pun tahu, para asatizah selalu ulang-ulang program majlis ilmu ni adalah siapa yang berjalan atau menempuh jalan menuntut ilmu, walaupun kita tak berjalan tapi berkumpul walaupun di alam maya, maka Allah akan mudahkan jalannya menuju ke syurga. Hadis riwayat Tirmizi dan Abu Daud. Dan majlis ilmu, iaitu ilmu majlis zikir ni juga diibaratkan sebagai taman-taman daripada taman-taman syurga. Kalau ada taman syurga kat dunia ni, maka inilah dia, iaitu majlis ilmu. Sebab apa? Para malaikat pun insya-Allah bersama-sama mendengar. Kalau majlis yang memperkatakan tentang kebesaran Allah, kalau majlis yang memperkatakan tentang ilmu, apatah lagi ilmu-ilmu yang berkaitan dengan ilmu agama, yang mengingatkan kita tentang akhirat, yang mengingatkan kita tentang Allah, insya-Allah majlis itu adalah majlis-majlis yang mulia di sisi Allah, dan para malaikat akan berbaris-baris bersusun-susun sehinggalah ke arah Allah SWT untuk sama-sama mendengar dan mendoakan orang yang hadir dalam majlis ilmu. Jadi mereka yang datang majlis ilmu ini adalah mereka yang terpilih sebenarnya. Allah pilih dia, Allah tentukan dia berada dalam majlis ini. Bukan kerana Ustazah Asma panggil dia, tak. Panggil pun kalau tak datang pun tak datang juga. Tapi Allah dah tentukan. Bukan kerana ada PKD pun Azhar Hanim, dia punya staff, PKD dah datang, nanti kita punya SKT tahun ni nak bagi tu, nanti bawah 90, bawah 80, tak lagi kontrak, nanti payah kita. Bukan kerana tu juga, tapi sebab Allah telah pilih kita berada dalam majlis ini. Jadi kita nama-nama kita telah dipilih Allah Ta'ala untuk berada dalam majlis yang mulia ini. Tuan-tuan dan puan-puan, tajuk hari ini cukup indah, soal cinta, soal hati. Soal hati, pengacara. Soal hati. Rasulullah pun bersabda, dalam tubuh manusia tu ada seketul daging. Kalau baik daging tu, maka baiklah. Kalau buruk, buruklah. Dan daging itu adalah hati. Hati ni letak segala-galanya. Letaknya cinta. Pagi tadi Alhamdulillah sempat juga dengar bicara santai Ustazah Asmah Harun dekat IKIM yang menceritakan soal hati, macam cinta. Bukan soal hati, tajuk je lain. Tapi saya sempat dengar tu macam mana cintanya seorang sahabat yang mulia kepada mertuanya sendiri dan juga sahabat Rasulullah SAW ketika awal-awal hijrah. Ketika dia masuk Gua Sur Ustazah. Gua Sur tu, dia tak bagi Rasulullah masuk dulu. Abu Bakar masuk dulu. Dia nak pastikan keselamatan Rasulullah. Kerana apa? Sebab cinta dia kepada Rasulullah. Sebab gua tu dikatakan, kalau ikut Ustazah cerita, mungkin Ustazah boleh ulang kot. Mungkin saya tak ingat semua cerita tadi tu. Dikuatiri ada binatang-binatang bahaya macam kala, ular dan sebagainya. Habis pakaiannya dikoyak-koyakkan untuk menutup lubang-lubang tu. Kenapa? Kerana cinta. Kerana hati yang mencintai Rasulullah SAW. Dan Rasulullah bila sehingga ada satu lubang tak sempat tutup tu, ditutup dengan tumit kaki. Sehingga bukan tak sejuk malam di negara Arab. Saya tak pernah pergi negara Arab. Malam dia sejuk, gua lagi, tinggi lagi kan. Bila makin tinggi kita berada di barah laut, maka makin cuaca tu makin sejuk, tekanan pun makin tinggi.
Tapi Abu Bakar bukan itu kisahnya, tapi soal hati dia, cinta kepada Rasulullah, junjungan besar Rasulullah SAW. Sehingga Rasulullah mendoakan apa? Ketika itu, Ustazah kita tadi, mungkin Ustazah boleh ulang kot lepas ni. Agar mereka insyaAllah ada manfaat. Mendoakan agar Abu Bakar itu diletakkan sama derajat dengan Rasulullah, dan ketika itu juga Allah mengkabulkan doa Rasulullah, dan insyaAllah Abu Bakar, Sayyidina Abu Bakar akan duduk bersama dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di sisi Allah insya-Allah. Di surga nanti, di surga Firdaus insya-Allah. Betul lah kata Rasulullah, kamu akan bersama dengan siapa yang kamu cintai. Kalau kat dunia ni kita cinta kereta, kita akan bersama kereta lah. Kalau kita dunia ni kita cinta lebih benda daripada Allah, maka cinta itu akan datang dalam hati. Tapi kalau kita meletakkan cinta kepada Rasulullah, cinta kepada agama, cinta kepada perkara-perkara yang mendekatkan kita dengan Allah, insya-Allah kita akan bersama mereka siapa yang kita cintai. Dan kita kena cinta juga kepada mereka yang cinta kepada Allah. Kita kena cinta kepada mereka yang mencintai Rasulullah SAW. Jadi bukan saya nak berceramah petang ni. Saya tu nanti pengacara kata, saya jemput berucap je, bukan berceramah. Nanti bertukar pula penceramah. Saya pun bukan pandai berceramah, saya pun dengar saja cinta kepada orang yang pandai dalam bidang agama. Jadi insya-Allah semoga lekatlah sedikit ilmu orang yang saya cintai itu dalam diri saya. Saya pun latar belakang bukan latar belakang agama, latar belakang politik, latar belakang sains masyarakat. Jadi tapi insya-Allah dengan asbab cinta kepada orang yang cinta kepada agama, mudah-mudahan saya mendapat sedikit kata orang biasan kepada ilmu-ilmu para asatizah kita insya-Allah. Jadi soal hati, soal cinta ni insya-Allah semoga Ustazah akan kupas lebih mendalam. Soallah kepada Ustazah, sebenarnya hati ni terlalu luas nak dibicarakan. Saya sendiri ni kata orang baru berlaku pagi tadi sebenarnya. Ini kisah benar ni. Baru je lepas subuh pagi tadi lah. Ni kisah benar ni depan mata saya sendiri. Ni soal hati lah ni sebenarnya. Saya nak cerita sikit, minta kongsi sikit. Anak saya seorang ni dia terlampau cintakan seekor kucing ni. Tak tahu dia punya umur kucing ni tak Allah dah tentukan pagi tadi meninggal kucing tu. Dia menangis teresak-esak tu, kata orang kenapa mungkin dia dah lama jaga kucing tu, sampailah dah bertahun jaga kucing tu. Kucing tu dia kena langgar, lepas tu dia melibatkan saraf. Memang dia punya buang air tu sana sini lah, tak boleh nak kontrol. Kencing najis dia memang tak boleh kontrol. Sejak pada itulah saya terpaksa juga, kerana cintakan anak jugalah tu, soal hati jugalah sebenarnya. Belikan orang rumah belikan sangkar, beli makanan apa semua tak kat rumah. Dan akhirnya setelah 5-6 bulan juga kucing tu menghembuskan nafas dia terakhir. Dia mungkin kerana cinta yang teramat sangat, dia kesedihan sampailah sekarang kata orang tak tertanggung rasa cinta. Dan cinta ni akan diuji. Kalau kamu cinta, kamu akan diuji dengan apa yang kamu cinta. Dia diuji dengan bersihkan najis kucing, bagi makan. Saya pun paksa lah korban sikit kerana cintakan anak. Diuji juga sebenarnya, tahan ke tak tahan. Tapi mungkin Allah, mungkin dia kata dengan anak saya ni, saya kata dengan anak lah sebab dia esak nangis kan. Saya peluk dia, pujuk dia, sabar, nama dia Syafiah. Sabar Syafiah, dah lulus ujian. Maksudnya cinta dia dah terbalas dah. Dia dah berkorban, bersihkan najis kucing, bagi makan, uruskan sana sini. Dan Allah tak nak susahkan dia lagi untuk uruskan. Sebab najis tak terkawal, masalah saraf. Dia buang mata-kata, saya kata Allah dah luluskan ujian. Dah lulus dah ujian. Jadi Allah stop ujian dengan kucing tu dia ambil Allah. Dah mati dah pun. Jadi dia mungkin boleh bertenang sikit. Lepas tu pergi cari kucing lain. Alhamdulillah dapat kucing lagi. Abah tengah live. Jadi kata orang, semoga kita dapat manfaat yang baik dalam program yang mulia ini. Banyak sebenarnya kisah-kisah cinta, kisah-kisah soalnya hati yang kadang-kadang kalau kita baca Hayatus Sahabah tu, banyak sebenarnya kisah-kisah yang boleh mendekatkan kita dengan hanya perkataan cinta dan hati ini saja, dengan mendekatkan diri kita dengan agama, dengan Allah, dengan Rasulullah SAW. Satu lagi kisah yang saya teringat, ketika seorang sahabat yang mulia juga, Sayyidina Umar radhiyallahu anhu bersalaman dengan Rasulullah, dia mengatakan, ya Rasulullah, aku cinta denganmu, aku
aku mencintai dirimu melebihi kecuali diriku, lebih kurang macam itulah. Saya tak pada hafal dia punya matan tu. Apa kata Rasulullah, sebenarnya imanmu belum sempurna ya Umar. Belum sempurna kata Rasulullah. Makna nak sempurna iman tu tidak ada yang dicintai melebihi kalau aku dicintai melebihi segalanya, termasuklah dirimu sendiri ya Umar. Bila Umar kata dengar macam tu, sungguhnya engkau aku cintai melebihi segala-galanya, termasuk diriku. Maka aku menyaksikan bahawa iman kau telah sempurna. Maknanya cinta ataupun hati ini, cinta ni pun merupakan tanda iman juga sebenarnya. Bukan cinta kepada suami, pasangan, anak, harta benda, isteri, tapi cinta ni juga ada penunjuk aras kepada iman kita juga sebenarnya. Jadi untuk kupasannya lebih luas, insya-Allah lepas ni Ustazah akan berkongsi yang kita. Minta maaf kalau apa yang saya kongsikan ataupun saya bicarakan kita sasul. Betulkan saya Ustazah, minta maaf atas kedangkalan ilmu saya. Jadi semoga program pada petang ini akan dapat manfaat kepada kita semua insya-Allah. Mohon maaf atas mungkin kekurangan majlis ini, termasuk lain pun Ustazah pun dah macam dia ada hilang-hilang daripada radar kita ni. Mungkin Ustazah kena masuk balik lah insya-Allah. Jadi untuk pengacara majlis, minta maaf lah kalau saya ambil masa sikit. Penazahan ni pun hilang daripada radar ni. Suara saya masih kedengaran? Masih kedengaran Jadi dengan kata-kata itu, dengan lafaz Bismillahirrahmanirrahim, saya merasmikan program Bual Santai bersama dengan Ustazah Asma Harun pada petang ini dengan resminya. Saya sudahi dengan wabillahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih diucapkan kepada Encik Wan Azim atas ucapan perasmian sebentar tadi. Tuan-tuan, puan-puan dan para pendengar yang dihormati sekalian. Sebelum kita menjemput penceramah ulung kita pada hari ini, marilah kita sama-sama berkenalan dengan beliau. Ustazah Asma binti Harun merupakan pendakwah, motivator, penulis, pengasas dan penaung NGO Sahabat Amal Care dan pengarah Hijrah Excel AF Sendirian Berhad. Beliau mempunyai pengalaman sebagai pegawai Hal Ehwal Agama Islam JAKIM, penolong pengarah bahagian Undang-Undang Keluarga Islam, Jabatan Hal Ehwal Agama Islam Negeri Sembilan, bahagian perunding cara rumah tangga. Beliau merupakan suri hati kepada Tengku Fazli bin Tengku Yahya, dikurniakan 7 orang cahaya mata dan sekarang menetap di Seremban Negeri Sembilan. Beliau mempunyai latar belakang pendidikan ijazah sarjana, master di dalam pengajian Islam Open University Malaysia OUM dan merupakan pemegang ijazah sarjana muda syariah dari Universiti Al-Azhar Mesir. Untuk pengetahuan Ustazah, di akhir sesi saya akan membacakan soalan-soalan daripada para pendengar mengenai soal hati. Tanpa melengahkan masa lagi, majlis dengan sukacitanya mempersilakan Ustazah Asma binti Harun untuk memulakan sesi sembang santai kita pada petang ini. Dipersilakan Ustazah. Subhanallah, subhanallah, alhamdulillah, Allahu Akbar. Auzubillahi minasyaitanirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah, terlebih dahulu saya ingin mengucapkan jutaan terima kasih kepada pihak penganjur iaitu KEMAS, Jabatan Kebajuan Masyarakat KEMAS Kota Tinggi Johor. Jabatan Kemajuan Masyarakat KEMAS Kota Tinggi Johor. Terima kasih kepada Puan Hasnah yang ceria selaku pengerusi majlis merangkap penolong pegawai pembangunan masyarakat. Terima kasih kepada Encik Wan Azim bin Wan Sheikh selaku Timbalan Pengarah KEMAS Negeri Johor mewakili Tuan Pengarah KEMAS Johor. Seterusnya kepada Puan Azahanim Osman, Pegawai KEMAS Daerah Kota Tinggi, Kaki Tangan KEMAS Daerah Kota Tinggi,
muslimin-muslimat yang dikasihi sekalian. Ucapan terima kasih juga kepada Ustaz yang membacakan doa bagi memulakan majlis kita tadi. Dan saya sebenarnya rasa kagum. Sebenarnya saya dapat banyak juga ilmu daripada Tuan Pengarah, mewakili Tuan Pengarah iaitu Timbalan Pengarah Kemah Negeri Johor iaitu Encik Wan Asim. Orang Kelantan kau ni? Ya loh. Tak. Biasa Wan ni kan orang Kelantan. Sarawak. Orang Sarawak. Okey, subhanallah. Jadi bila macam jadi ustaz dah tadi tu kan, macam penceramah tu. Bila Encik Wan Asim sebut kitab Hayatus Sahabah kan, sebab itu Encik Asim menyebutkan, mengulangi kembali kisah yang dibacakan pagi tadi Saidina Abu Bakar dan mengulas dengan lebih mendalam. Masya Allah. Begitulah juga Encik Asim bawakan kisah berkenaan dengan kematian kan, kehilangan kucing yang telah dibela bertahun-tahun. Masya Allah. Kami pun ada bela kucing juga kat rumah ni kan, bela nak melatih sifat ihsan. Ihsan ni maksudnya berbuat baik. Ihsan juga kalau dari sudut syaraknya anta'budallaha ka'annaka tarahu fa in lam takun tara fa innahu yarak. Itu ada maksud ihsan dari sudut syarak. Tapi maksud ihsan juga berbuat baik pada pokok kan, pada binatang, pada manusia. Asalkan makhluk Allah yang bernyawa, bila kita berbuat baik, semuanya mendatangkan pahala dan ia dikira ibadah. Subhanallah. Dan apabila kita melakukan kezaliman, kita tidak menyantuni, tidak berbuat baik kepada makhluk-makhluk Allah, manusia, binatang dan juga tumbuhan, maka di situ adanya pertimbangan dosa, pahala dan sebagainya. Jadi Masya Allah, dalam saya mendidik anak-anak untuk menumbuhkan perasaan, menyuburkan perasaan kasih sayang, juga saya guna kaedah memelihara kucing. Ni ada lagi lah beberapa binatang katanya nak pelihara arnab lah, tengoklah macam mana. Sebab ia memerlukan tanggungjawab. Tanggungjawab yang besar sebenarnya, sebab kalau jaga manusia ada cabaran dia, jaga binatang ada cabaran dia. Namun pun binatang, mereka tidak mempunyai akal seperti manusia dan sebagainya. Dan memang menghadapi juga saat kematian tu, kan mati kucing dan sebagainya. Saya juga yang terlebih menangis. Lepas tu yang rasa sedih apabila kita merasakan kerana kecuaian kita, maka kucing tu maksudnya kucing tu meninggal. Jadi bila berlaku begitu sebenarnya kita pergi kepada hukum akidah dah kan. Akidahnya Allah dah tetapkan ajal. Pokok pun ada nyawa, sebab itu dia tumbuh-tumbuh, dia juga ada pokok mati kita panggil kan. Sebab tu dah kita beli pokok, kita dah tanam pokok, kita bertanggungjawab lah untuk beri dia minuman, untuk beri dia baju, untuk kita berikan dia keperluan cahaya dan sebagainya. Masya Allah. Semua tu adalah makhluk Allah yang berzikir kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi jangan salah faham pula, ada orang kata haram letak pokok dalam tandas sebab dia berzikir kan, dalam tandas tak dia berzikir. Ada timbul isu hari tu kan. Sebab dia ada pokok yang boleh indoor kan. Jadi daripada pokok indoor ni dia boleh hidup walaupun dia tak direct cahaya. Dan bagusnya bila ada pokok dalam rumah ni, oksigen lah. Kan, dari segi persekitaran dan sebagainya. Cuma yang saya tadi tu sebenarnya tak berdosa pun. Berzikir binatang, berzikir pokok tak sama dengan berzikir manusia. Dan pokok binatang dia tidak ada hukum taklifi macam kita lah. Kan hukum taklifi ni apa? Ada haram, harus, ada makruh, ada wajib, ada sunat. Kejap. Bismillahirrahmanirrahim. Sebab tu kalau ada singa pun makan manusia, singa tu tak dibawa lah ke mahkamah. Kan, tak masuk penjara pun lah. Maksudnya binatang ni dia tidak ada taklifan. Tak ada undang-undang. Dia cuma ada fitrah. Sama-sama binatang ni ada fitrah dia.
sama juga dengan tumbuhan, ada fitrah dia. Kan ada bunga lah apalah. Kalau binatang ada fitrah makan, berkasih sayang. Kalau kita kata, ui binatang lagi berakal daripada manusia, tengok omak kucing lagi sayang anak kucing, gini-gini. Itu fitrah sebenarnya. Allah berikan fitrah ni kepada makhluk berbeza. Fitrah binatang pun ada nafsu, berlainan jantina. Ada nafsu makan, ada nafsu rehat, ada nafsu marah. Binatang pun ada masa marah, itu fitrah. Tapi akal memang Allah kurniakan kepada kita lah manusia. Alhamdulillah, mukadimah yang sangat baik daripada Al-Fadhil Ustaz Wan kita. Gitu. Jadi tuan-puan dimati Allah sekalian, tajuk soal hati. Saya dimaklumkan kita ni sampai 3.30 je ni kan. Sekarang dah pukul berapa, tapi kita mula lambat tadi dan 2.45. Jadi kita habis dan 3.45. Boleh ya? InsyaAllah 3.45. Kalau sempat kita santuni soalan, tak sempat kita kira perbincangan. Macam itulah. Okey, sahabat-sahabat, bila sebut soal hati, hati yang kita nak bincang ni adalah hati batin lah. Kan kalau sebut dalam, kalau kita baca kitab tasawuf, ada saya pun merujuk pada kitab tasawuf lah. Bila kita bercakap pasal hati ni, mesti kita kena buka kitab tasawuf. Bila sebut pasal hati, ada dua dalam kitab tasawuf. Hati zahir dan hati batin. Dan yang kita nak fokus bincang adalah hati batin yang tidak dilihat ni. Hati zahir tu liver tu kan. Liver tu duduk kat mana? Kalau kita sebut sakit hati, kita duduk kat dada ni sakitnya hati. Padahal sini jantung. Kalau sebut hati sebenarnya kena tunjuk bawah rusuk kiri tu. Situ kedudukan hati. Kalau nak sebut sakitnya hati kat situ. Sebab itu dalam bahasa Arab ataupun apabila nak terjemahkan masuk qalbun tu kan, qalbun tu yang sebut dalam hadis Nabi ala wahya qalbun tu dikatakan jantung. Jadi sebab tak nak bergaduh kita sebutlah jantung hati. Bahasa Arab tu betul lah qalbun. Dan kita istilahkan qalbun itu hati pun boleh, tak ada masalah. Tapi kalau dari sudut bahasanya qalbun itu lebih tepat ia adalah jantung. Sebab tuan-puan sekalian kalau perasan, bila kita marah, jantung tu berdegup lebih kencang. Bila hati kita tenang, jantung pun akan berdegup lebih tenang. Kalau kita takut, maksudnya badan kita ini dia dipengaruhi oleh degupan jantung tu. Subhanallah. Jadi yang zahir, hati yang zahir itu, kalau kita baca perbahasan-perbahasan yang merujuk kepada jantung. Jadi kita orang Melayu senang sebut si jantung hati. Macam itulah. Kan bila kita berdebar-debar, kita rindu, dia akan, yang mempengaruhi perubahannya adalah pada jantung itu sendiri. Jadi tuan-puan sekalian, hati yang kita bincangkan adalah hati yang tak nampak. Jantung hati yang tak nampak. Di situlah tempat letaknya rasa sayang, rasa cinta, rasa benci, rasa suka, rasa meluat, kan? Rasa rindu, rasa marah, dan rasa-rasa tu semua tak boleh dilihat lah rasa tu. Ia hanya boleh dirasa. Subhanallah. Ia sesuatu yang tidak boleh dilihat tetapi rasa. Dan ia ditunjukkan melalui perbuatan. Kalau orang tu dia sayang seseorang, kan, contoh anak kita sayang kucing, cara dia pandang kucing tu pun dah lain. Pandangan kasih sayang orang kata. Pandangan mata tu pun dah membezakan. Tapi kalau ada seorang tu kan, dia adalah melintas orang yang dia tak suka, melintaslah orang yang dia tak suka, pandangan mata tu dah boleh nampak pandangan benci, pandangan meluat. Mata ni kan semua ada pandangan dia. Kalau rindu tu macam mana pandangan? Pandangan mata yang kagum, pandangan mata yang meluat. Kadang-kadang tu dia bukan pandangan mata je, diikuti pula dengan memek muka. Maksud saya ialah hati tu, perasaan tu, dia akan menyusul kepada apa? Menyusul perbuatan. Menyusulnya gerak-geri. Yang orang kata body language, dia akan menunjukkan perasaan tu. Jaranglah kalau orang yang sedang marah, tapi senyum. Kenapa tu? Kenapa buat macam tu? Jaranglah orang pelik. Marah ke ni? Saya sedang marah ni. Marah sangat. Ataupun sarkastik kan? Biasanya kalau orang marah, mesti muka marah lah. Jaranglah pula kalau orang tengah sedih, dia duduk gelak. Betul kan? Mak saya meninggal. Gelak. Awak sedih tak? Sedih.
dia automatik tuan-puan sekalian, Allah jadikan pergerakan zahir kita ni, dia adalah cerminan hati. Cerminan hati kita. Kan zahir kita ni cerminan. Boleh kita berlakon, tapi tak ria lah tuan-puan sekalian. Kalau orang tu kita tak berapa suka datang rumah kita, kita layan. Layan-layan, tapi beza sangat dengan kita layan orang yang kita suka dia datang. Memek muka, suara, macam-macam lah tuan-puan sekalian, Masya Allah. Jadi, yang nak disebut ialah soal hati adalah perkara yang dibincangkan oleh alim ulama. Soal yang sangat penting, tempat jatuhnya pandangan Allah Subhanahu Wa Taala. Tempat jatuhnya pandangan Allah Subhanahu Wa Taala. Tadi saya ada pergi kedai DIY kan. Mau sebut DIY tu, saya bukan duta DIY ya. Tapi beli-beli barang berbaloi lah kalau beli kat DIY tu. Penjimatan kan. Lepas tu, bila beratur nak bayar tu kan, saya kadang-kadang nyok-nyok juga. Segan. Saya bukannya apa, segan kalau orang tegur-tegur ni kan, malu. Ada sifat malu tu. Tapi orang kenal walaupun nunduk-nunduk pakai mask pun kenal. Ustazah, dia kata. Ya, saya kenal ke? Macam. Kan? Saya ni kan main lagi tak nak tengok. Lepas tu Ustazah ambil gambar, okey lah ambil gambar. Lepas tu saya tanya, kerja dekat mana? Jabatan Kebajikan Masyarakat. Sama lah pula kan? Kemas ni macam kata Kebajikan Masyarakat juga kan? Betul tak? Kalau betul macam ni, ya? Tak betul gini. Subhanallah. Betul. Kemajuan. Kemas kemajuan. Jabatan. Ni Jabatan Kemajuan Masyarakat. Yeah. Okey, beza. Dia kata dia kerja Jabatan Kebajikan Masyarakat. Lepas tu saya tu kata, bagusnya kerja tolong orang kan. JKM ni Kebajikan Masyarakat ni banyak tolong orang. Lepas tu dia terus jawab pada saya, ya Ustazah, tapi yang paling penting hati kita kan Ustazah. Berdesup saya rasa. Maksudnya rasa macam sentap. Walaupun nampak ayat tu biasa, tapi saya rasa macam teguran untuk saya. Dan saya tahu dia bercakap tu pun dia tak ada niat apa-apa. Sebab dia jumpa happy-happy, biasa-biasa je. Saya kata, bagusnya kerja JKM. Kan bantu orang ramai. Kata, ya Ustazah, tapi yang paling utama hati kan Ustazah, dia tanya. Saya kata, ya betul, yang paling utama hati. Sebab Allah tengok hati kita masa kita buat baik tu. Ikhlas ke tidak, hati tu sebenarnya buat dan kadang terpaksa ke, ataupun memang kita mencintai nak buat kebaikan. Subhanallah, tuan-puan sekalian. Kadang-kadang saya pun menangis juga. Kan, dengan sahabat, baru ni pergi buat gelandangan tu. Kan, ada buat bantuan gelandangan. Buat kerja kebajikan ni, buat kerja-kerja amal ni, dia makan tenaga, makan masa. Kan, kalau turun-turun tu 4 jam kadang satu hari, makan belanja, makan hati pun banyak. Macam-macam lah cerita Tapi masa saya duduk muhasabah dengan beberapa orang sahabat, saya kata, kalaulah hati kita tak ikhlas, kesusahan kita dah buat kerja ni sikit pun tak ada nilai di sisi Allah. Sikit pun tak ada nilai. Allah tak pandang. Subhanallah. Jadi sebab itu perjuangan kita adalah soal hati tu. Bagaimana apabila kita melakukan apa jua kerja, kan kerja yang besar ke, kerja yang kecil ke, kerja amal ibadah yang jelas ke, amal ibadah umum ke, memang kita kena selalu membetulkan niat, selalu banyak istighfar, mohon Allah terima ibadah kita. Sebaiknya selepas kita selesai melakukan tugasan, walaupun contohnya kita bekerja di pejabat, kita pun punch out kan, pagi punch in, lepas tu punch out. Apa salah kita berdoa, ya Allah, terimalah pekerjaanku hari ini. Ya Allah, terimalah amalku hari ini, ya Allah. Terimalah apa yang aku buat untuk cari rezeki, ya Allah. Saya kira kalau kita ini selalu bercakap begitu dengan Allah, ia mengikat keikhlasan. Subhanallah, mengikat keikhlasan. Sebab ramai orang pagi pergi kerja susah payah, balik petang, pagi kerja, balik petang, macam tu saja. Kalaulah kita tidak ikat dengan ibadah, tidak ikat dengan mengharapkan dapat pahala, dapat redha Allah. Buat kerja kat pejabat bukan senang. Penat. Kena marah dengan bos lah, kadang ada masalah dengan rakan sekerja lah, kan kerja yang tak habis-habis lah. Susah-susah kerja.
Subhanallah, rugi kalau tak dapat pahala. Subhanallah, susah-susah kerja ni kan tak dapat pahala, rugi yang amat. Kalau gaji sikit, rugi juga. Kerja teruk gaji sikit rasa rugi juga kan. Kerja teruk tak naik pangkat rasa rugi juga. Tapi serugi-ruginya, kerugian yang paling rugi apabila kita yang telah menghabiskan masa banyak, tenaga pun banyak, wang ringgit pun kan, duit minyak apa, tetapi di sisi Allah ia tidak ada nilai. Di sisi dunia ada nilai lah, dapat gaji apa semua. Tetapi di sisi dunia kan, di sisi Allah ia tidak ada nilai. Oh, sangat rugi. Cuba kita fikir, kita hidup 24 jam. 8 jam tidur. Tinggal 20, tinggal apa dik? Okey. Kita letak 10 jam lah. Senang. Lama sangat tidur. 8 jam. Okey, 24 tolak 8, 16 jam. 16 jam. Lepas tu tolak makan, minum, borak-borak. Contohnya 6 jam. Tinggal 10 jam. Kan? Solat apa semua? Solat semua tu dalam 1 jam. Baca Quran berapa jam? Zikir berapa jam? Kerja saja dah 8 jam tuan-tuan sekalian. Kerja 8 jam, tidur 8 jam dan 16 jam situ. Saya nak sampaikan ialah sebahagian besar kehidupan kita habis kepada urusan kerja, kalau yang belajar, urusan belajar. Sebab kita keluar pukul 8 pagi, kita balik pukul 6. Tinggal berasa 1 jam petang, lepas tu malam dah maghrib, kejap tidur. Jadi kalau kita nak bergantung kepada ibadah khusus seperti solat, zikir, baca Quran, sedekah, sangat sedikit kalau kira dari bahagian dari sudut waktu. Jadi kita tidak ada pilihan yang lain melainkan menjadikan apa jua yang kita buat sebagai ibadah. Apa yang kita buat sebagai ibadah. Dan yang membezakan seseorang yang pergi kerja, sama waktu 8 jam sama, buat kerja sama, tapi ada yang balik hujung bulan 30 hari kerja dapat gaji. Ada orang cukup 30 hari dapat gaji, dapat pahala 30 hari bekerja. Sebab itu soal hati sangat penting, bagaimana kita register pekerjaan kita sebagai ibadah. Saya bagi satu contoh. Contoh kita ni pengarah lah, kita pengarah syarikat. Cukup bulan ada seorang datang jumpa kita minta gaji. Lepas tu kita tanya, siapa ya awak ni? Oh, saya Siti. Ustazah, macam kami ada syarikat juga. Pekerja ada lebih kurang 86 orang. Oh Siti, pekerja baru ya? Saya bukan pekerja Ustazah, tapi saya buat semua kerja Ustazah. Oh ya ke? Kamu ada masuk interview? Tak ada. Lepas tu kamu ada dilantik, ada surat? Tak ada. Oh, jadi kamu buat apa? Saya pagi-pagi datang, sama dengan pekerja Ustazah, saya pun balik pukul 5, saya bersih-bersih, saya jaga galeri, saya buat itu, saya buat ni. Lepas tu saya tanya dia, kamu register tak sebagai pekerja? Oh, saya tak register, saya datang je kerja. Tuan-puan sekalian, agak-agak sebagai pengarah syarikat, kita bayar tak gaji dia? Mungkin kita kata, alah kesian Ustazah bagi rezeki dan dia datang kerja. Tapi dia bukan pekerja saya. Tak pernah pun ambil dia bekerja dan tak pernah suruh pun dia buat kerja. Tapi dia orang kata, Ustazah dia rajin, buat kerja lebih pada pekerja yang berdaftar. Tapi kalau ikutkan dari sudut syarat ataupun dari sudut peraturan, pekerja ni dia mesti register dulu sebagai pekerja. Barulah dibayar gaji, ada APS, SOCSO semuanya. Begitulah kita tuan-puan sekalian. Kalau dah kita kata, kita bimbang apa? Di masyarakat kelak, kita menyesal. Menyesal. Sebab apa? Tengok kepada ibadah solat. Ya Allah, banyak cacat celah. Ibadah puasa, ya Allah. Ibadah sedekah pun banyak riak dan sebagainya. Contoh saja ya. Lepas tu kita pun nak cari ibadah-ibadah kerja kita tu. Rupanya kosong. Na'udzubillah min zalik. Sebab apa? Kita tak register. Soal hati kita tak register ibadah. Bagaimana nak dapat upah? Iaitu gaji. Gaji upah daripada Allah iaitu pahala. Allahu Akbar. Tapi kalau yang niat, mungkinlah kerja dia pun tak berapa bagus mana, tapi tetaplah dapat ihsan daripada Allah, dapatlah juga gaji, dapatlah juga pahala. Tuan-puan dimati Allah sekalian, yang saya nak kita sama-sama faham pada petang Jumaat yang barakah ini. Walaupun mencabar ni, waktu ngantuk ni kan, penceramah pun nampak nak tertidur kan. Masya Allah. Bagaimana pentingnya berkenaan dengan ibadah. Ibadah ni ada ibadah zahir, ada ibadah batin.
Ibadah zahir yang nampak zahir sekarang. Sekarang kita buat apa? Hadir majlis ilmu. Saya menyampaikan ceramah, tuan-puan sekalian dengan ceramah. Semua sedang buat ibadah. Zahirnya nampak begitu. Tetapi ibadah hati, semua orang tak nampak. Allah yang nampak. Sebab itu jadi tempat jatuhnya pandangan Allah. Ibadah hati apa? Sedang kita buat ibadah zahir ni, ikhlas, nak cari redha Allah, nak perbaiki diri, kan? Tak mahu mencari aib manusia yang lain yang tak perlu kita korek. Itu namanya ibadah hati. Iaitu menjaga hati daripada penyakit-penyakit hati. Itu ibadah hati. Daripada riak, ujub, takabur, sum'ah, kan, suka dengar pujian dan sebagainya. Jadi itulah disebut sebagai ibadah hati yang kadang-kadang kita nampak orang tu tak buat ibadah tapi ibadah. Masya Allah. Begitu juga ibadah hati ini dalam bentuk zikrullah. Kalau kita sebut zikrullah, subhanallah, subhanallah, subhanallah. Ramai mana orang ucap 100 kali subhanallah, hatinya tak zikrullah, tak ingat Allah. Ramai mana orang astaghfirullah, astaghfirullah 1000 kali, tapi hatinya tidak minta ampun dengan Allah. Tak minta ampun dengan Allah. Sebab itu bila sebut soal hati, kita pergi kepada ibadah hati. Ada orang kita nampak dia tak buat ibadah pun. Jalan, termenung. Rupanya hatinya sedang memuji Allah. Hatinya sedang muhasabah dirinya. Hatinya sedang mengenang-enang dosanya. Dia diam. Kita nampak dia diam. Rupanya dia terkenang dosa. Dan dia duduk minta ampun dengan Allah bila terlintah dosa tu. Hati dia tu, ya Allah ampunilah aku. Tapi Allah dengar suara hati dia tu. Allah dengar suara hati dia sedang minta ampun. Allah dengar hati dia bila tengok pokok. Macam ni lah tengok pokok ngiling. Tapi dia memuji hebatnya, indahnya ciptaan Allah. Dapat pahala. Subhanallah. Sebab itu kadang-kadang tuan-puan sekalian, kita ni kan kena belajar bercakap-cakap dengan hati sendiri. Bercakap-cakap. Hati tu kena belajar bercakap. Bila kita tengok ada orang yang buat maksiat, hati tu bercakap. Hati tu bercakap. Kalau nak sebut mulut kan takut riak kan. Kalau tiba-tiba nak berdoa, ya Allah berilah dia hidayah, ya Allah. Kan lain macam pula kan. Tapi hati tu bercakap. Terlintas dalam hati, ya Allah berilah dia hidayah. Kita pergi shopping komplek, ada 100 orang. Kita nampak wanita yang pakai ketat, yang pakai sendat, yang kita rasa, ya Allah kesiannya. Hati kita bercakap, ya Allah berilah dia hidayah, berilah aku juga hidayah. Aku istiqamah, ya Allah. Lepas tu tak lama jalan nampak ada orang susah, macam orang susah tepi jalan. Kita pun terus hati tu bercakap, ya Allah berilah dia kecukupan, keluarkan daripada kemiskinan. Bukan apa tuan-tuan sekalian, kalau cakap dengan mulut tu rasa malu, rasa segan. Kalau asyik nak berdoa kan, rasa macam ya Allah berilah dia ni, ya Allah macam tu. Tapi kita perlu melatih hati kita ni selalu buat ibadah. Memang sebenarnya kalau dilatih, dia akan selalu menjadi. Tapi kalau tak dilatih, fikiran kosong, hati pun kosong. Sungguh, ramai mana manusia dia melihat sesuatu di depan mata, kosong, dia tak ada rasa apa-apa. Ya, bukan hal aku, bukan aku. Tapi ada orang subhanallah, tuan-puan sekalian, hatinya selalu bercakap. Benda yang baik-baik, doa yang baik-baik, tengok orang tu, tengok anak orang tu. Ya Allah, nampak duduk kat restoran, nampak ada budak-budak, orang tu bawa anak dia lasak. Kan duduk, kan tu pakai air, kan itu. Hati kita pun bercakap, ya Allah lembutkanlah hati anak-anak dia. Ya Allah lembutkanlah perilaku. Tapi dalam hati nak sebutkan rasa macam segan. Subhanallah, hati yang begini, inilah disebut soal hati yang selalu buat ibadah. Selalu berdoa, selalu bersangka baik, selalu memuji Allah dan sebagainya. Masya Allah. Okey, muslimin muslimat yang saya hormati sekalian. Saya nak bacakan daripada kitab ini, Masya Allah, beberapa perkara yang kita boleh muhasabah bersama. Subhanallah. Banyaklah daripada bila dapat tas macam ni kan, ceramah tajuk ni, kita pun beliklah kitab-kitab tasawuf dan kita subhanallah. Sekejap saya nak sebut. Okey. Tuan-puan yang dirahmati Allah sekalian, berkenaan dengan soal hati ni, ada satu topik ni dalam bab melahirkan ketaatan. Peringkat ketaatan dan kederhakaan umumnya dibagi kepada 4 peringkat. Kederhakaan dan ketaatan manusia yang berkait dengan hati ada 4 peringkat. Peringkat yang pertama, hati yang taat dalam taat.
Dia seorang yang taat kepada Allah dalam taat. Masya Allah. Taat seseorang yang beribadah dengan berbagai bentuk ibadah. Melakukan berbagai kebaikan dan melaksanakan tanggungjawab dengan baik dan sesuai dengan ilmu. Kemudian ibadahnya tidak dikenang dan tak difikir-fikirkan lagi. Apabila amalan baik telah dilupakan, tanpa sedar tidak akan ada riak. Tidak ada ujub dan tidak ada lain sifat keji. Apabila amalan baik itu sudah dilupakan, seseorang tidak rasa apa-apa lagi. Menurut ukuran ilmu, ketaatan yang dilakukan itu sudah tepat. Maka orang yang begini dinamakan orang yang taat dalam taat. Maksud dia ialah, orang yang buat ibadah, contohnya sedekah, memang dia sedang buat ketaatan. Tapi belum tentu hatinya taat. Belum tentu. Jika dia diuji dengan riak, dengan ujub, dengan takabur, dengan sum'ah, suka nak dipuji dan sebagainya, maka dia bukan taat dalam taat. Dia taat dalam maksiat. Dia buat ketaatan. Zahir dia buat ketaatan. Contoh orang yang solat, tapi solat tu, tuan-puan sekalian, kita nak tahu kita ni solat riak ke tidak. Riak ke tidak solat kita ni sama tak? Solat kita di khalayak ramai dengan seorang-seorang. Baru kita boleh tahu. Ramai mana orang bila solat seorang-seorang punyalah laju. Laju. Macam nak berlumba dengan siapa. Syaitan pun tepuk tangan. Tengok semayang laju-laju. Kejar dunia. Semayang bercakap dengan Allah, gopoh-gapah. Kita kalau betul kita ni mencintai, kalau kita ni masa bercinta dulu macam mana? Cakap dengan tunang, cakap dengan orang yang kita cinta, dengan awet. Mana ada cakap kalau kamu yang orang cakap mana? Yang mana orang awet dengan okey bye. Mana ada laju macam tu kan. Contoh saya kata, kalau cakap dengan orang yang dicintai tu kan. Awak, kau main lagi. Awak sihat tak? Sihat. Awak dah makan? Dah. Dia nak berhenti tu, okeylah awak ya, nanti kita sambung. Tapi sikit lagi saya nak tanya. Sambung lagi. Okeylah ya awak, terima kasih tahu layan saya. Tapi kan awak saya nak tanya, nak berhenti tu kalau bercinta payah nak berhenti. Jadi pengalaman je Zazah kan. Kan, payah nak berhenti. Sebab apa? Suka ni. Cikgu Asnah lah tu. Apa dia? Cikgu Asnah lah tu kan. Dia senyum-senyum tu. Betul. Bila kita bercinta, masa bercakap nak lama. Dan lagi orang yang kita sayang, orang yang kita rindu. Tapi kenapa bila dengan Allah waktu solat, kelang kabut kita. Laju-laju baca Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Ya Allah punyalah laju. Kan rukuk, sujud apa semua. Dengan ayam patuk makanan laju dia lagi. Bukan apa, saya ni bukan cerita pasal orang lain juga kan. Kadang-kadang tengok anak-anak sendiri kan main laju, saya suruh ulang balik je. Saya selalu tengok kalau di RNR lah. Kan, RNR. Bukan nak cari aib orang, tak kenal pun. Tapi di RNR tu kadang-kadang, subhanallah, Allah dah bagi selamat perjalanan boleh sampai RNR, nak pergi perjalanan jauh lagi. Berhenti semayang tu untuk puji Allah, nak ucap syukur, tak boleh solat elok-elok. Kita rakaat pertama ni kan, Al-Fatihah apa sebagainya. Dia pun sama dengan kita, tiba-tiba dah tahiyat dah. Kadang-kadang tu rakaat kedua, dia dah habis 4 rakaat. Subhanallah, nak tegur rasa macam, sebab apa? Nabi pernah masa zaman Rasulullah SAW duduk dalam majlis ilmu, datanglah seorang sahabat, kan, dia lambat sikit, lepas tu dia solat, lepas dia selesai solat, dia duduk dalam majlis bersama Rasulullah. Rasulullah kata, pergilah solat, kamu belum solat, Nabi kata. Lepas tu dia pun pergilah solat, dia pun solat samalah solat laju. Sebab itu mazhab Syafi'i kita, tomak ninah rukun. Tak ada tomak ninah, maksudnya solat tak sah. Yang solat laju-laju tu walaupun cukuplah semua bacaan, tapi kalau tak ada tomak ninah tak sah, itu mazhab Syafi'i kita rukun. Nabi suruh ulang. Kali kedua dia solat laju juga, dia pun duduk, dia nak cepat-cepat masuk dalam majlis Rasulullah. Rasul kata, pergilah solat, kamu belum solat. Sebab itu kalau anak-anak kita yang semayang laju-laju yang kita tengok tu, yang kecil-kecil darjah 1, darjah 2, darjah 3 yang baru belajar tu, dia tengah semayang laju-laju, jangan kacau, jangan suruh dia berhenti, biar dia habiskan. Kan? Lepas dah habis, kita kata ulang balik, semayang tadi tak sah sebab laju. Dia pun akan, Allah, macam tu kan, dia malas nak ulang balik. Kalau kita pukul, dia tak akan dapat pengajaran. Kalau kita pukul, ni mari sini, semayang laju, mari sini kita pukul. Dia kata lebih baik sakit sekejap daripada kena ulang penat. Sakit sekejap dah, dia pun boleh lari, boleh main lah.
Tapi suruh ulang, begitulah caranya Nabi mendidik seorang sahabat yang semayang laju. Tapi kita anak tak boleh lah buat macam tu, makcik ulang balik. Kan kena pula kita kan. Cuma saya nak sebutkan tuan-puan sekalian, ini soal hati. Ketika subhanallah tuan-puan sekalian, kita sedang bercakap dengan Allah, hati kita sebenarnya hadir tak? Ataupun semua itu perbuatan zahir. Sebab itu disebutkan, orang yang solat taat dalam taat, zahirnya nampak buat taat. Solat tu kan buat ibadat, sedang buat ketaatan. Perintah Allah suruh solat, dia taat. Tetapi adakah hatinya taat kepada Allah? Subhanallah. Itu yang disebutkan orang yang taat dalam taat. Orang yang melakukan ibadah kebaikan, kemudian tanggungjawab melaksanakan atau dengan baik dan sesuai dengan ilmu. Kemudian ibadahnya yang dilakukan itu, dia tidak kenang. Dia tak puji-puji. Kan dia tak ungkit-ungkit. Dia tak nak. Dia macam dah lupa dah dia buat ibadah tu. Kalau sedekah tu dia dah lupa dah siapa orang pernah bagi sedekah. Sampai kalau orang tu jumpa dia, ingat tak dulu awak tolong saya? Oh, saya tak ingat. Ya, awak lah. Oh, ya ke? Sampai kita lupa tuan-puan sekalian. Jadi kalau kita melupakan ibadah kita, maka insya-Allah selamatlah ibadah tersebut daripada penyakit riak, ujub, takabur, sum'ah dan sebagainya. Okey. Yang kedua tuan-puan sekalian, derhaka dalam taat. Itu taat dalam taat. Ini derhaka dalam taat. Boleh tulis nota ya. Orang yang beribadah, menunaikan tanggungjawab, kemudian berasa ada kelebihan. Rasa tenang sehingga melahirkan rasa-rasa ujub dan riak. Atau sudah tidak ada rasa takut dengan Allah dalam hatinya. Maka dia sudah dianggap derhaka dalam taat. Okey, zahirnya nampak taat dengan ibadah. Tetapi batinnya rosak dengan berbagai penyakit hati dan mazmumah. Di sinilah mata dan akal selalu tertipu. Hanya pandangan basirah sahaja yang mampu untuk menyuluh sama ada orang itu benar-benar taat ataupun derhaka dalam taat. Jadi tuan-puan sekalian, dia nampak buat ketaatan tapi dia derhaka. Yang kita sebut tadi tu, iaitu dia buat ibadah tapi kadang-kadang tidak ikhlas. Kan dia solat tapi tak ikhlas. Contohnya orang solat terpaksa. Macam mana Ustazah nak tahu dia terpaksa ke tidak? Yang semayang laju-laju, semayang gopah-gapah, terpaksa lah tu. Kalau tak terpaksa tuan-puan sekalian, dia peringkat solat ni macam ni. Subhanallah. Ada di kalangan kita, contoh Ustazah tanya Amira, kalau kita buat kerja, lepas tu kita tak solat lagi, kita buat sama kerja banyak, sampai 2:30, buat kerja lagi. Solat tak lagi ni, kita kata kejap lagi solat. Waktu pukul 3 tak solat zuhur lagi, apa perasaan masa tu? Rasa bersalah lagi? Tak tenang lagi? Rasa beban. Rasa beban. Lepas tu bila kita solat kita rasa lega. Betul kan? Rasa lega. Ada juga orang yang kata, solat dulu. Kan? Sebelum buat kerja solat dulu. Nanti kita pun rasa macam tak terbeban. Kan? Rasa macam lapang je kita cakap. Memang betul. Siapa yang merasakan solat itu beban, dia belum betul-betul ikhlas. Nak cakap pun rasa bersalah, tapi inilah yang saya belajar daripada guru saya. Maksudnya ialah, siapa yang merasakan solat itu beban, kalau dah solat baru tak terbeban, kalau dah solat barulah tenang, kita masih peringkat macam solat itu terpaksa. Faham ya? Kalau Allah tak wajibkan, maka tak solat. Kalau kata solat 5 waktu ni tak wajib, agak-agak ada tak yang solat? Adalah kot solat orang yang soleh apa. Tapi sebab apa kita jaga solat 5 waktu? Sebab wajib. Dan kenapa kita kan bila ni rasa beban, rasa lapang? Jadi tuan-puan sekalian, tahap solat ni yang lebih tinggi apabila solat bukan beban, tapi solat adalah keperluan. Solat adalah keperluan. Siap tanya, sekarang kau apa? 12:30. Oh 2:30, lambatnya. Lambat apa? Nak zuhur, lambatnya zuhur. Tak sabar nak zuhur. Mungkin Encik Wan kita macam tu kot. Menanti-nanti waktu solat. Menanti-nanti nak jumpa Allah ni. Asar, pukul berapa sekarang? Pukul berapa asar? 15 minit lagi. Okey, saya pergi ambil wuduk terus lah. Lepas tu dah ready ni. Kenapa? Nak gimana? Nak cepat? Tak ada, tak sabar nak solat, nak bercakap dengan Allah. Okey, ini luar biasa tuan-puan sekalian. Tetapi ada yang begini, ada. Tuan-puan sekalian, saya cerita kisah benar ya. Ni kisah betul-betul. Betul-betul, kisah benar.
Petang-petang tak boleh serius sangat kan, saya pun tertidur tuan-puan sekalian. Ada seorang kawan saya, dia ada bibik, dia datang jalan rumah saya kan. Dengan dia ada anak kecil-kecil, ada 4 orang anak kecil-kecil anak dia. Bawa bibik dia datang sekali. Bibik dia Indonesia. Bibik ni kan, masa tu dalam pukul 3.30 macam tu kot, 3.30 petang kan. Yelah bibik ni tolong jaga anak, duduk ni. Datang rumah saya buat air, macam tu lah ceritanya. Cerita ni dalam setahun yang lepas ke 2 tahun yang lepas. Lepas tu bibik ni asyik tanya saya pukul berapa. Dia panggil, saya pun dapatlah rasa jadi apa ni, ibu. Sebab kita tak ada bibik kan, bibik orang pun tak apalah. Dia panggil, Bu, sekarang pukul berapa ya? 3.30 saya cakap. Okey, terima kasih ya. Tak lama datang lagi tanya, ibu, sekarang jam berapa ya? Sekarang pukul 3.50. Terima kasih ya Bu. Lepas tu tanya lagi, sekarang pukul berapa ya Bu? Sekarang pukul 4.10. Bu, asarnya pukul berapa ya? Asarnya lagi 5 minit. Baik. Tandasnya mana ya? Ya Allah, rupanya. Lepas tu saya pun tanya kawan saya ni, dia pun cakap, Asma, memang macam tu dia. Menunggu-nunggu waktu solat, menunggu-nunggu. Dan biasa setengah jam sebelum waktu solat, dia dah siap wuduk dah siap hampar sejadah. Kadang-kadang tu dia pula cerita, saya susah sebab nak suruh dia buat kerja, dia dah sudah ready nak solat. Ya Allah, bukannya lambat solat, tapi menunggu-nunggu waktu solat. Orangnya biasa saja, orang dah tua, umur 50 lebih, kurus kering, cari rezeki untuk anak cucu. Mari kerja Malaysia, kan, untuk jadi bibik dan sebagainya. Saya masa tu menangis. Saya kata, bibik kamu jauh lebih mulia daripada saya. Kenapa Bu? Dia tanyakan, kenapa? Bibik menanti-nanti waktunya salat. Iyalah, itu kewajipan kita. Kan? Ya Allah, saya terdiam. Allah ajar saya. Daripada orang yang tidak dipandang. Tukang cuci, najis anak orang, tukang masak, tukang bersih. Tetapi soal hatinya sangat hebat. Orang yang tidak dipandang kerja jadi pembantu rumah. Tetapi hatinya sangat hebat, subhanallah. Kerana selalu menanti-nanti waktu solat, untuk solat. Dan saya tengok dia solat dengan sangat tenang. Masya Allah. Bukannya kelang kabut ke apa. Kita nak sampai tahap ni macam mana tuan-puan sekalian? Kita tahap apa? Dah Zuhur dah. Tak sedar Zuhur. Biar betul dah asal. Sah ke menanti-nanti. Tak sedar waktu berjalan. Masya Allah. Lepas tu sambung lagi kerja. Buat-buat macam susah hati. Belum solat lagi ni pukul 5. Sikit lagi. Hati saya ni kalau tak solat tak tenang. Lepas tu sambung lagi kerja. Na'udzubillahi min zalik, tuan-puan dimati Allah sekalian. Jadi, orang yang derhaka dalam taat, dia buat ketaatan, dia bukan tak semayang, dia taat. Tetapi hatinya tidak benar-benar ikhlas dalam menunaikan solat. Hatinya ada riya, nak menunjuk-nunjuk. Bila solat kat rumah laju, maraton, okey, laju. Tapi contohlah ni kan, dia semayang dekat surau, dekat pejabat. Allahu Akbar. Orang pertama, kedua kan main laju. Tiba-tiba dengar krep, pintu masuk, dan slow masa tu. Dan slow. Kan? Dan nampak khusyuk. Masya Allah, mata terpejam-pejam. Contohnya macam ada pengalaman. Tuan-puan dan macam sekalian, kalau kita ada penyakit macam tu, itu maksudnya kita beribadah dalam riak. Bila kita bersendirian dengan Allah, kita tak betul-betul menjaga tertib solat kita. Tapi bila kita rasa kita dipandang oleh manusia, mula kita memperkemaskan dan memperindahkan ibadah kita. Baru kita sedar diri masa tu kita ni di peringkat mana. Kita solat dalam keadaan hendak menunjuk kepada manusia. Saat kita dengan Allah, kita kurang ikhlas sedangkan Allah perhatikan kita. Ya Allah, kalau Allah perhati kita tak tahulah, Allah tahu sampai lubuk hati kita kan. Masya Allah. Yang ketiga tuan-puan sekalian, derhaka dalam derhaka. Iaitu mereka yang tak solat, dia lah derhaka, kemudian hatinya juga, dan dia tidak bertobat di atas maksiat yang dia buat. Dia pakai seksi ketat, dia derhaka dan dia tak rasa berdosa. Ini yang paling dahsyat, derhaka dalam derhaka. Dan yang ketiga, yang keempat, taat dalam derhaka. Apa beza Ustazah? Tadi derhaka dalam taat, sekarang taat dalam derhaka. Orang yang pada zahirnya nampak derhaka,
tetapi di dalamnya menderita kerana hati tidak mampu melawan nafsu. Dia sentiasa berasa keluh kesah dengan dosa dan merintih memohon keampunan. Tetapi apabila berdepan dengan maksiat, dia akan jatuh terjerumus kerana imannya sangat nipis dan tidak mampu menentang nafsunya. Subhanallah. Dan inilah jawapan. Kenapa ramai orang yang beribadah tetapi masih tidak boleh berubah perangai dan akhlaknya. Kerana ibadah yang dilakukan itu bukan lahir daripada rasa kehambaan, bukan lahir daripada hati. Sebaliknya ibadah itu melahirkan rasa ketuanan yang akan menzahirkan kesombongan, walaupun kadang-kadang orang yang beribadah itu hebat ilmunya dan mungkin bertaraf ulama, semakin dia beribadah, semakin jauh dia daripada Allah. Kalau orang tanya, Ustazah, bukankah as-salatu tanha anil fahsya'i wal munkar? Bukankah solat itu, as-salata tanha anil fahsya'i wal munkar? Itu firman Allah, solat itu mencegah daripada perbuatan keji dan munkar. Kenapa Ustazah? Ada orang jaga solat, dia solat tapi masih buat kemungkaran. Saya solat jaga tapi masih buat kemungkaran. Jawapannya seperti mana yang disebutkan, kerana kita ketika melakukan ibadah ketaatan, kita tidak ada ketaatan dalam hati. Ada 4 tadi perbezaan, taat dalam taat, zahir pun taat, hati pun taat kepada Allah, ikhlas, khusyuk, hati itu pun mengingati Allah. Ketika kita sebut subhanallah, hati pun menyebut juga maha suci Allah. Bila sebut alhamdulillah, segala puji bagi Allah, hati pun menyebut juga segala puji bagi Allah dan sebagainya. Jadi tuan-puan sekalian, itu taat dalam taat. Kemudian ada pula derhaka dalam taat, subhanallah. Buat ketaatan tapi dengan riak, dengan ujub, dengan rasa terpaksa, maka dia buat ketaatan tapi dalamnya derhaka. Tapi ia jauh lebih baik daripada orang yang derhaka dalam derhaka. Dahlah buat maksiat, tak rasa berdosa dan tidak bertaubat. Okey, lepas tu yang terakhir itu taat dalam derhaka. Ini ramai. Orang yang hati dia taat tapi dia buat derhaka. Dia buat maksiat tapi dia rasa susah hati. Dia pakai baju ketat apa semua. Lepas tu dia rasa malu-malu, duduk tarik baju. Duduk nak buat ni. Dia buat derhaka tapi hati dia sebenarnya rasa bersalah, rasa berdosa. Kita yang mana? Tuan-puan yang dimati Allah sekalian. Baiklah, sebagai penutup tentang tajuk soal hati ini, Masya Allah. Iktibar sifat-sifat hati. Yang ni saya nak bacakan juga sebagai peringatan bersama diri saya juga. Hati ni disebutkan dalam kitab ini, hendaklah anda mengetahui bahawa manusia itu dalam bentuk dan susunan yang mengandungi 4 campuran sifat. Maka kerana itu padanya terkumpul 4 macam sifat tersebut, iaitu pada hati ni ada sifat kekerasan. Pertama. Yang kedua, ada sifat kebinatangan. Yang ketiga, ada sifat ketuhanan. Yang keempat, ada sifat kesyaitanan. Oh, Allahu Akbar. Takut belaka tu tuan-tuan sekalian. Sifat keras, sifat binatang, sifat Tuhan, sifat syaitan. Jadi mari kita tengok apa yang dimaksudkan supaya kita nak kenal diri kita. Kita kena kenal hati kita sendiri. Kadang-kadang kita ni kenal sangat hati orang. Aku tahulah hati dia. Aku tahu apa yang ada dalam hati dia. Hati sendiri tidak mahu digali, tidak mahu diselami. Manusia suatu dikuasai sifat amarahnya. Akan bertindak kasar yang berupa permusuhan, kebencian, menyerang orang dengan pukulan dan cacian. Itu peringkat awal keburukan. Apabila hati dikuasai dengan sifat kasar, maka antara ciri-ciri orang yang bersifat kasar, dia suka bermusuh. Kan? Semua orang dia tak suka. Padahal tak kenal pun. Dia baca kod internet. Ada orang kan, dia masuk je dalam page orang tu, dia marah page orang tu, dia komplain, dia komen, padahal tak kenal, tak pernah jumpa depan, tak pernah ada masalah, tiba-tiba dia. Maksudnya kita tengok hari ini, golongan yang suka bermusuh ni tuan-puan sekalian, semakin banyak, semakin mudah melalui media sosial. Kan? Yang ustaz ni ada pengikut, ustaz ni ada pengikut. Pengikut sama pengikut bila ada isu bergaduh, berlawan mulut, hina menghina, jatuh menjatuh. Padahal tak kenal pun masing-masing. Mana masing-masing tak ada masalah pun. Kan tak ada pun ada kenangan pahit ke, tak ada sebab apa-apa pun. Sebab tak sefahaman saja. Manusia mula bermusuh-musuh, mula membenci-benci, mula melabel, mula menghasut, menghina tuan-puan sekalian.
Kadang kita rasa malu, tuan-puan sekalian, malu. Suasana begini. Ada yang bergaduh atas dasar agama, ada bergaduh atas dasar politik, ada bergaduh atas dasar bisnes, kan? Yang ni bisnes ni dengan follower dia, yang ini bisnes produk ni. Ada atas dasar hiburan, kan? Yang artis ni ada follower, artis ni ada follower. Artis sama artis bergaduh, follower semua bergaduh. Yang ni follower ratus ribu, ini ratus, bergaduhlah belaka. Subhanallah, tuan-puan sekalian, ini kita bimbang sifat kekerasan. Hati yang ada kekerasan, dia ada zahirnya adalah sifat permusuhan. Kebencian, pasal-pasal benci orang. Kan saya pun ramai yang benci, walaupun nampak ramai yang sayang. Tapi yang benci pun ramai. Kadang-kadang kita tertanya-tanya kan, saya buat apalah pada dia yang benci sangat ni. Adalah tu dia terasa hati tu kan, dalam kata-kata, tapi kita pun tahu kita tak sempurna, kita ada buat salah. Okey, lepas tu manusia selepas dah sampai tahap tu, menyerang orang dan sebagainya, manusia sewaktu dikuasai oleh syahwat akan melakukan perbuatan yang berbentuk kebidatangan. Memula keras, dia mula mempunyai sikap seperti binatang. Berupa apa? Lahap, tamak, ganas, melepaskan nafsu tanpa mengira batas tata susila dan lain-lainnya. Masya Allah, ini sifat binatang. Sebab binatang dia ada nafsu. Sebab itu dia boleh menyayangi nafsu untuk menyayangi. Fitrah dia. Kan, lahap, makan apa semua. Ada juga binatang makan sopan kan. Tapi macam itulah kita tengok cara binatang makan. Manusia mula kekerasan, lepas tu jadi sifat kebinatangan. Kemudian manusia sewaktu dikuasai nafsunya, dia diresapi dengan urusan ketuhanan. Ingin jadi seperti Tuhan, antaranya inginkan kekuasaan. Kekuasaan tu jadi matlamat dia. Apa saja yang dia boleh dapat kuasa, dapat jawatan, dia akan buat. Sedangkan yang maha berkuasa hanyalah Allah. Tetapi manusia yang gila kuasa, dia telah mempunyai sifat ketuhanan dalam dirinya. Sebab dia tahu bila dia ada kuasa, dia boleh buat apa saja. Sebenarnya hanya Allah saja yang boleh buat apa saja. Allah berhak buat apa saja. Nak hidupkan, nak matikan, nak bagi maju, nak bagi bankrupt, nak bagi bijak, nak bagi bodoh, nak bagi sedar, nak bagi tak sedar, nak bagi, ya Allah maha berkuasa. Kita nak pertikaikan apa? Allah ada kuasa, Allah maha berkuasa, Allah boleh buat apa saja. Tetapi ramai manusia, dia melihat dengan ada kuasa, dia boleh buat itu, boleh buat ini, maka dia kejar kepada kuasa. Dengan kuasa adalah matlamat bukan alat, maka dia telah mempunyai, dia telah menjadikan sifat ketuhanan dalam dirinya. Kemudian ingin jadi seperti itu atau inginkan kuasa, inginkan keistimewaan, kebesaran terlepas daripada ikatan kehambaan untuk bebas melakukan sesuka hati. Inginkan pujian, berasa dirinya sempurna dan rasa mengetahui semua benda. Tuan-puan sekalian, ini yang kita kena bimbang. Manusia yang nak bebas daripada peraturan. Saya tak sukalah Islam ni banyak peraturan, itu tak boleh, ini tak boleh, ini. Kalau ada perasaan ingin bebas daripada peraturan Tuhan, kerana Allah sahaja yang bebas daripada peraturan. Selain daripada Allah, semua terikat dengan peraturan. Malaikat pun ada peraturan, ada tugas-tugasnya. Selain daripada Allah, semuanya makhluk. Allah adalah Al-Khaliq. Hanya Allah sahaja yang bebas daripada sebarang peraturan. Daripada Allah, semua ada peraturan, ada sunnatullah. Pokok ke binatang ke, semua ada aturan-aturannya. Sebab itu orang yang hidup nak bebas tak ada peraturan. Seperti orang etis yang tidak ada agama. Maka na'udzubillah, kalau kita orang Islam sekalipun tak nak peraturan. Kalau kita pergi sekolah lah kan, lepas tu kita jumpa guru besar, cikgu minta maaf, saya tak nak ikut peraturan sekolah ni. Saya tak nak pakai seragam, saya tak nak masuk pukul 7.30 pagi, saya tak nak buat kerja sekolah, saya tak nak ni. Guru besar tu cakap apa? Kalau macam tu keluarlah di sekolah ni. Soalannya begitu. Dah kita jadi hidup di dunia ini dengan diciptakan Allah, maka segala peraturan Allah kita perlu patuh. Jika tidak, carilah bumi lain. Soalannya macam tu. Ada tak bumi lain boleh duduk? Kan kau boleh duduk kat Pluto ke mana? Ini macam, bukan ayat peli ya tuan-puan sekalian. Ayat yang perlu kita faham tuan-puan sekalian. Bumi ini Allah ciptakan, pemiliknya Allah. Maka kena hormat kepada pemiliknya. Kita ni kalau bukan Allah ciptakan, tak wujud kita ni, tak ada kita sekarang. Jadi Allah ciptakan dengan peraturan, maka subhanallah, janganlah kita mempunyai sifat ketuhanan dalam diri, nak dibebaskan daripada keterikatan dengan Tuhan yang sebenar, iaitu Allah Subhanahu Wa Taala. Dan yang terakhir tuan-puan sekalian, apabila semua sifat itu berada dalam diri seseorang, sifat keras, sifat kebinatangan, sifat ketuhanan,
maka manusia akan mula memiliki sifat kesyaitanan, iaitu menjadi penjahat yang menggunakan segala kepandaian dalam mencapai segala hajat, kan? Dia menyebarkan kejahatan, maksiat, dilakukan secara terangan, mendorong pula orang lain melakukan kejahatan. Masa tu syaitan pun kalah. Mungkin syaitan tengok, dia ni lebih syaitan daripada aku. Kan? Dia dah ambil alih dah kerja syaitan. Tuan-puan sekalian, syaitan dalam menghasut manusia ada cabaran, ada halangan. Tetapi apabila manusia menghasut sesama manusia, dia jauh lebih mudah berbanding. Bukan jauh lebih mudah, tetapi dari satu sudut lah. Dia lebih mudah berbanding syaitan nak menghasut manusia. Subhanallah, tuan-puan sekalian. Bila manusia jadi syaitan, kan ada sifat kesyaitanan dalam diri dia, dia ajak manusia lain buat maksiat. Dia ajak manusia, jomlah sekejap je. Kawan tu takkan tanya, kau ni betul ke? Kau ni sedang jadi syaitan ni? Tak ada, kita tak. Kawan kan ajak, jomlah sekejap, tak lama pergi lepak. Sampai pergi lepak, contohlah kan ada seorang hamba Allah ni, bagaimana dia terjebak dalam dunia penzinaan dengan dunia pelacuran sampai dia jadi bapa ayam. Maksudnya peringkat-peringkat. Dia bukan budak yang tak bijak, budak kelas depan, sampai dapat tahu. Memang masuk universiti lah, kerja doktor, kan malah pula doktor kan. Tapi dah tersebut kan. Maksud saya kerja dia profesionalnya, bukan kerja yang sebenar. Kan nak cover. Bukan kerja yang sebenar. Contohnya saja, kerja doktor ya. Kalau tersebut nama, cakap bukan nama sebenar. Padahal nama sebenar, cover. Sini kisah benar. Memang direct case ni dengan saya. Bagaimana dia boleh sampai peringkat itu, tuan-puan sekalian. Dia kata pengaruh kawan. Mula-mula kawan ajak je. Ajak pergi rumah urut. Dan sebab, tuan-puan sekalian, nak raih kawan je. Kau tak disisihkan kawan. Setengah budak-budak remaja ni tak nak disisihkan je. Alah kau ni bukan apa. Pergi rumah urut tu tak ada apa lah. Tapi kita lengah-lengah macam-macam. Mula-mula pergi urut biasa, lama-lama sampai zina. Dah biasa zina jadi ketagih zina. Walaupun masuk universiti, belajar tempat bagus dan sebagainya, melanggan sex workers kan. Sampai peringkat dah kahwin, dah ada anak, masih lagi melanggar pelacur. Bagaimana dia rujuk supaya nak berusaha untuk tinggalkan. Sebab itu saya sebut kadang-kadang apabila manusia yang mendorong manusia melakukan maksiat, na'udzubillah min zalik, ketika itu dia telah melalui sifat kekerasan dah. Sifat kebidatangan ada, sifat ketuhanan dia dah langgar dah peraturan ni, dia nak bebas, kan tak nak ada ketikatan dosa pahala, dia nak bebas sifat ketuhanan, dia ada mula sifat kesyaitanan. Akhirnya dia mula mengajak manusia lain untuk melakukan keburukan dan maksiat. Tuan-puan yang dimati Allah sekalian, kita bimbang, tolonglah muhasabah diri kita sendiri. Adakah kita ada sifat kekerasan, kebidatangan, kan ketuhanan, kemudian sifat kesyaitanan dalam diri kita. Dan kita cuba perhatikan anak-anak kita. Jika ada, kenalah cepat-cepat kita berusaha, kan, mengubati penyakit tersebut. Kalaulah COVID itu wabak penyakit yang dilihat, lalu doktor akan rawat begini, macam-macam lah cara rawatan. Kan kita ni cara pencegahan, vaksin dan sebagainya. Tetapi sama juga kalau demam, kalau kanser, semua ada ikhtiar lah. Semua orang nak berubat jadi sembuh. Tetapi ramainya manusia, dia ada penyakit hati tapi tak berusaha untuk cari ubat untuk mengubatinya. Ramainya manusia tak tahu dia ada penyakit hati sebab dia tak belajar pasal penyakit-penyakit hati ni. Tapi bila dia belajar, baru dia perasan, ya aku adalah penyakit ni. Dan bila kita sedar kita ada, maka kita kena berusaha mengubati penyakit tersebut. Lebih kuat daripada berusaha merawat penyakit zahir. Penyakit zahir tuan-puan sekalian, contohnya sakit kanser, lepas tu meninggal dunia, mudarat dunia sahaja. Kan sakit-sakit zahir ni, demam ke, sakit kepala ke, sakit lutut ke, dia mudarat dunia sahaja. Tetapi kalau penyakit hati, dia memberi mudarat dunia dan akhirat. Mudarat dunia dan akhirat. Na'udzubillah min zalik. Jadi tuan-puan sekalian, memang dah lebih sangat dah waktu kita ni. Saya mohon maaf salah dan silap. Terima kasih banyak-banyak. Mohon maaf tuan-puan sekalian, terkasar bahasa dan sebagainya, mungkin tersilap bicara. Apa yang saya sampaikan, segala yang baik itu datang daripada Allah, yang buruk itu datang daripada saya. Dan apa yang Allah ilhamkan melalui lidah saya tak rancang nak sebut gitu, nak gini. Biasanya tak ada pun sebelum ceramah rancang.
Okay, nak cerita ni, nak cakap ni. Tak sempat nak fikir-fikir susun ayat. Tapi saya percaya, sebelum saya menyampaikan kuliah dan ceramah, saya akan berdoa, Allahumma alhimni rusdi. Ya Allah, ilhamkanlah aku ilham yang jelas, ilham yang benar, petunjukmu yang benar. Wa a'izni min syarri nafsi. Dan ya Allah, aku mohon berlindung daripadamu, daripada kejahatan hawa nafsu. Kejahatan nafsu. Saya bimbang kalau saya bercakap kerana hawa nafsu. Saya bercakap hanya sebagai daripada akal. Tetapi insya Allah, apa yang disampaikan ilham daripada Allah. Pertama untuk diri saya. Kedua untuk kita semualah. Mudah-mudahan kita sama-sama menjadi hamba Allah yang lebih baik. Terima kasih sekali lagi kepada Kemas, iaitu subhanallah Kemas ni. Jabatan mana dah tadi? Jabatan Kemajuan. Ya, Jabatan bukan ni. Ini dah dapat. Jabatan Kemajuan Masyarakat Kemas Kota Tinggi Johor. Terima kasih Puan Hasnah. Terima kasih Encik Wan Asim. Terima kasih Puan Azhaning. Terima kasih semuanya. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Macam mana nak buat? Tak apa, orang lelaki dia memang love dia macam ni bujur. Faham? Okey, alhamdulillah. Terima kasih Ustazah di atas pengasihan ilmu yang cukup memberi manfaat, memberikan motivasi, pengajaran dan inspirasi kepada kita semua. Semoga dengan pengkongsian ilmu sebentar tadi dapat memberikan manfaat dan peringatan kepada kita semua. Para pendengar sekalian, nampaknya webinar kita telah sampai ke penghujungnya. Syabas semua atas kesabaran dan perhatian yang diberikan sepanjang webinar ini berlangsung. Mudah-mudahan ada sesuatu yang kita perolehi pada petang ini. Sebelum bercerai, saya mewakili Jawatankuasa Kemas Kota Tinggi ingin merakamkan setinggi-tinggi perhargaan kepada Ustazah kerana dapat meluangkan masa dan berkongsi ilmu bersama kita pada petang ini. Ucapan terima kasih juga dititipkan kepada semua peserta dan semua pihak yang terlibat dalam memastikan penganjuran webinar Sembang Santai kita berjalan dengan jayanya pada petang ini. Mohon maaf dari saya, anda ada terkasar bahasa, terlanjur bicara sepanjang mengendalikan webinar sebentar tadi. Allahumma khtim lana bihusnil khatimah wa la takhtim alaina bisu'il khatimah. Ya Allah, akhirilah hidup kami dengan husnul khatimah dan janganlah engkau akhiri kami dengan su'ul khatimah. Sesungguhnya yang baik itu datangnya daripada Allah dan yang buruk itu dari kelemahan diri saya sendiri. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustazah, terima kasih semua. Ya, terima kasih juga semua. InsyaAllah ada rezeki jumpa depan-depan.